Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada video kali ini, kumpulan kami iaitu kumpulan 2 akan membentangkan tentang tajuk yang telah kami pilih, iaitu bincangkan sokongan empirikal terhadap 5 model kepribadian Big Five. Ahli-ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Ahmad Fakrul Halifi bin Muhammad Nur, seterusnya Hashimah binti Gamiring alias Hajinin, Nur Syaswina binti Aridi, dan juga Muhammad Irwan Syafiq bin Abdul Qadir. Saya akan memulakan dengan pengenalan. Dalam tugasan ini, kami akan membincangkan mengenai sokongan empirikal untuk 5 model kepribadian ataupun lebih dikenali sebagai Big Five Model of Personality. Secara literal, empirikal bermakna diperoleh secara empirik, iaitu penyelidikan empirikal adalah pengumpulan data khusus yang diperoleh semasa kajian sesuatu objek. Bukti empirikal adalah maklumat yang diterima melalui deria, terutamanya dengan pemerhatian dan dokumentasi corak dan tingkah laku melalui eksperimen. Seterusnya adalah Big Five Model of Personality merupakan satu teori personality yang sering digunakan untuk mengkaji personality seseorang. Menurut Thomas Chamorro Premuzic dalam bukunya yang bertajuk Personality and Individual Differences 2011, model 5 faktor merupakan teori sifat kepribadian yang menyatakan bahawa terdapat 5 aspek kepribadian utama dan sejagat, iaitu neuroticism, extraversion, openness, agreeableness, dan conscientiousness. Juga lebih dikenali sebagai The Big Five. Pada awalnya, model ini diajukan oleh Ernest Tupes dan Raymond Crystal pada tahun 1961, tetapi gagal menarik minat ahli psikologi. Akhirnya, pada tahun 1990, teori sifat kepribadian model 5 besar ataupun Big Five Personality Traits Model ini telah diperluaskan oleh ahli psikologi yang terkenal, iaitu Lewis Goldberg. Kepribadian extroversion menggambarkan seseorang yang cenderung penuh kasih sayang, ceria, senang berbicara, senang berkumpul dan menyenangkan. Dalam model personality Big Five, bagi extroversion terdapat 2 elemen yang menggambarkan kepribadian yang berlawanan antara satu sama lain, iaitu elemen kepribadian extrovert dan juga elemen kepribadian introvert. Extrovert dicirikan sebagai spontan, riang, gembira, bersemangat, ikhlas dan tidak terhalang. Sebaliknya, berlawanan pula dengan kepribadian introvert, yang mana cenderung untuk tidak berkomunikasi, bersikap tenang, pendiam dan pemalu. Orang introvert lebih banyak dipengaruhi oleh hukuman daripada ganjaran, dan mereka lebih sensitif daripada extrovert terhadap larangan sosial. Terdapat kajian yang menunjukkan hubungan di antara elemen kepribadian extroversion dengan prestasi kerja. Dalam hal ini, Costa menyatakan bahawa asas-asas peningkatan prestasi kerja yang baik adalah tersembunyi di sebalik personality extroversi, yang mana ditunjukkan melalui sifat-sifat seperti peramah, suka kepada dunia luar, mudah untuk bergaul, dan gemar bersosial. Hal ini menyokong kajian McCutcheon, Smith dan juga Bolden, yang mana mereka mendapati tingkah laku ekstrovert dalam kalangan pendidik mempunyai kaitan dengan kebolehan bercakap untuk memberi penerangan yang baik. Misalnya, dalam pengajaran sehingga dapat mempengaruhi keberkesanan pencapaian dalam pelbagai aktiviti. Seterusnya ialah kepribadian neuroticism. Neuroticism yang dimaksudkan dalam model ini adalah kecenderungan personality seseorang untuk mengalami emosi negatif seperti kemarahan, kegelisahan, dan kemurungan. Neuroticism ini merangkumi kesedaran dan ketidakstabilan emosi diri pribadi. Individu dengan tahap neuroticism yang tinggi menunjukkan tindak balas yang buruk terhadap tekanan yang wujud daripada persekitarannya. Sebaliknya, terdapat juga golongan yang memiliki tahap neuroticism yang rendah, di mana mereka ini memiliki kestabilan emosi yang amat baik sekali. Kestabilan emosi merujuk kepada kemampuan seseorang untuk tetap stabil dan seimbang, manakala seseorang yang mempunyai neuroticism yang tinggi mempunyai kecenderungan untuk mudah mengalami emosi negatif dan juga sensitif. Neuroticism adalah salah satu sifat kepribadian yang telah disahkan secara empirik, di mana dengan sejumlah besar penyelidikan untuk menyokong kebenarannya. Kajian dijalankan oleh Reiko dan Costa Pitti mengenai pemprosesan ekspresi wajah yang mana dipengaruhi oleh personality neuroticism.
Faktor kepribadian neuroticism telah menjelaskan perubahan ekspresi wajah dan emosi seseorang dalam kajian yang dijalankan, serta dengan skor neuroticism yang tinggi dan rendah melakukan tugasan untuk melihat visual, mengesan ekspresi kemarahan, ketenangan dan juga anti-ekspresi wajah mereka. Kumpulan neuroticism tinggi menunjukkan tahap rangsangan terhadap ekspresi wajah yang lebih tinggi berbanding dengan kumpulan neuroticism yang rendah. Nama saya Hashimah binti Gamirin alias Sajinin. Saya akan merumuskan pembentangan yaitu agreeableness. Agreeable bermaksud istilah teknikal yang digunakan oleh psikologi untuk menentukan kepribadian seseorang. Dari konteks kepribadian pula, agreeableness bermaksud tahap keramahan, kebaikan, kesetiaan dan kerjasama yang dimiliki oleh seseorang individu. Sifat ini cenderung meningkat secara perlahan-lahan. Yang terakhir, openness to experience. Sifat ini adalah digunakan untuk mengukur perbezaan individu. Individu yang mempunyai sifat openness to experience yang tinggi suka melakukan aktiviti yang di luar zon selesa mereka. Akan tetapi, bagi seseorang individu yang mempunyai sifat openness to experience yang rendah, mereka lebih selesa dengan persekitaran biasa mereka. Sekian, terima kasih. Conscientiousness merupakan salah satu faktor yang terdapat dalam Big Five Personality yang menilai kelakuan serta motivasi untuk berperilaku yang mengarah pada tujuan dalam individu dan tingkat organisasi, menurut Costa dan McCrae. Individu yang mempunyai sifat conscientiousness yang tinggi ini cenderung memiliki sifat mampu bertahan, berhati-hati, tepat waktu, dan bekerja keras. Manakala individu yang mempunyai sifat conscientiousness yang rendah ini mempunyai sifat tidak mempunyai arah tuju, tidak teratur, lebih mudah menyerah dan pemalas, menurut Face 2012. Menurut kajian lepas tentang conscientiousness, yaitu Strang dan Cournett 2009, mendapati bahwa trait personality bagi dimensi conscientiousness ini berkorelasi secara konsisten dan kuat dengan prestasi kerja. Hal ini diakui melalui hasil kajian meta-analitik terhadap 36 di Eropa yang menunjukkan dimensi conscientiousness adalah berhubungan dan menjadi peramal terbaik terhadap prestasi kerja. Salgado 1997. Kesimpulannya, kami telah membincangkan tentang sokongan empirical untuk 5 model kepribadian. Terdapat banyak faedah yang kami dapat melalui pemrosesan esai ini. Antaranya ialah, kami dapat mengetahui makna 5 model kepribadian, dan juga kami dapat mengetahui hubungan antara 5 model kepribadian dan empirical. Melalui pemrosesan esai ini juga, kami dapat pengetahuan baru tentang ilmu model kepribadian, di mana ini sangat penting untuk mengkaji personality seseorang. Dengan pengetahuan yang ada ini dapat membantu kami dalam mengetahui personality seseorang dengan menggunakan kaidah 5 model kepribadian. Sebelum kami menutup wacana ini, jika kami ada masa yang lebih lagi, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki kajian kami dengan mencari maklumat dalam internet maupun melalui buku-buku di perpustakaan.